memohon kerjasama semua jemaah supaya akan dapat menutup mikrofon dan kamera serta tidak akan share screen, dan kepada mereka yang berkeinginan untuk buka kamera adalah diingatkan untuk sentiasa menjaga adab dan serta menutup aurat sepanjang kuliah dalam menghadiri majlis sebegini bagi mendapatkan keberkatan dan manfaat daripada ilmu yang disampaikan. Dan kepada mereka yang ingin mengajukan sebarang soalan adalah diminta untuk menunggu di penghujung kuliah, iaitu sesi soal jawab atau pada bila mana Ustaz Yang Amat Datuk membuka ruang untuk bertanya. Kerjasama semua sangatlah diharapkan. Semoga majlis ini berjalan dengan sempurna. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita melafazkan umul kitab yang akan dipimpin oleh Yang Amat Arif Datuk. Kita niatkan dan sedekahkan pahalanya buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga serta sahabat-sahabat baginda, orang tua kita serta seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat sama yang masih hidup maupun yang telah pergi. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Amat Arif Datuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nurdin, Ketua Mahkamah Syar'i Negeri Sembilan, yang bersahabat tim pengurusan Gubernur Iman yang dipimpin oleh Puan Rasniati Mansur, yang dihormati lagi dikasihi para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang sudi meluangkan masa mengimarkan Taman Ilmu Gubernur Iman pada malam ini. Tanpa membuang masa, kita teruskan majlis ini dengan mempersilakan Yang Amat Arif Datuk Abbas Nurdin untuk menyampaikan kuliah Isya. Dengan segala hormat, dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, pimpinan Gubernur Iman Puan Rusniati binti Mansur bersama barisan dan jawatankuasanya, para asatizah, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama kembali bagi membicarakan tajuk instrumen pengurusan harta dalam Islam, khususnya berkaitan dengan hibah. Jadi alhamdulillah 2 hari yang lepas hari Jumaat hari Jumaat yang lepas kita telah berkongsi tajuk berkaitan dengan hibah dan saya difahamkan masih lagi ada di kalangan kita yang kurang memahami apakah itu hibah sebenarnya Jadi untuk kita mungkin ulang kaji sedikit berkaitan dengan hibah ini hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ni kita ada beberapa cara bagi memindah milik harta kita sama ada melalui faraid ataupun harta pusaka. Ini berlaku apabila setelah seseorang itu meninggal dunia, maka semua harta harta benda, wang, saham, segala harta milik arwah akan dibahagikan menurut harta pusaka menurut hukum faraid. Itu salah satu cara itu berlaku selepas kematian. Satu lagi instrumen yang berlaku selepas kematian ialah melalui wasiat. Wasiat yang dibuat oleh seseorang itu semasa hidup tetapi dilaksanakan selepas kematian beliau. Itu wasiat.
Dan wasiat ini pula tertakluk kepada 1/3 sahaja daripada harta kita. Maknanya seseorang yang nak buat wasiat, dia boleh buat wasiat tetapi tidak melebihi nilai 1/3 daripada hartanya. Ya? Dan pelaksanaan wasiat itu akan dibuat nanti selepas kematian beliau. Ya? Dan satu perkara lagi, wasiat tidak boleh dibuat ke atas waris. Kecuali semua waris bersetuju. Ya? Itu berkaitan dengan wasiat. Ya? Yang pertama tadi, pembahagian pusaka. Yang kedua, melalui wasiat. Satu lagi cara kita memilah milik harta benda kita ialah melalui hibah. Ya? Hibah ini apa maksud hibah? Pemberian sewaktu kita hidup. Itu maksud hibah. Ya? Hibah lain daripada sedekah, lain daripada hadiah. Ya? Walaupun maksudnya macam hampir sama tapi ia berlainan. Sedekah biasanya kita kepada fakir miskin. Ya? Hadiah kepada sahabat handai, anak beranak kita meraihkan kejayaan dan sebagainya. Itu hadiah. Ya? Sedekah dengan tujuan nak mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadiah ialah untuk meraihkan, menghargai, itu hadiah. Manakala hibah ini lebih kepada kita nak memindahkan harta kita tanpa ada balasan apa-apa, ya, dengan tujuan semata-mata mungkin untuk menjaga harta kita daripada terlepas kepada orang lain, ataupun kita nak pindah milik kepada harta kita kepada orang yang kita sayang, sama ada keluarga ataupun anak angkat ataupun orang-orang lain yang kita rasa sesuai untuk kita hibah ataupun kita beri harta kita. Pendek kata, hibah ni maknanya bagi saja-saja. Tak ada kita dapat balasan apa-apa. Orang tu tak ada bayar apa-apa kepada kita dan sebagainya. Itulah hibah. Jadi malam ni kita masuk kepada rukun-rukun hibah. Saya ingat sedikit penjelasan tadi tu dapat balik, kita faham balik apa maksud hibah. Okey, syarat rukun-rukun hibah. Rukun hibah ni ada 4. Ada 4 perkara. Saya bagi contoh dalam 2 hari yang lepas, iaitu saya hibah telefon bimbit saya kepada anak saya. Contoh kan, saya bagi contoh. Jadi kita tengok rukun hibah ni ada 4, iaitu pemberi hibah. Saya lah, pemberi hibah. Al-wahib dalam bahasa Arabnya. Kemudian yang kedua, penerima hibah. Al-mauhubulah. Penerima hibah iaitu anak saya lah. Dalam konteks telefon ni kita bagi contoh mudah tadi ni. Pemberi hibah saya, penerima hibah anak saya. Yang ketiga, barang ataupun harta yang dihibah. Dalam konteks handphone ni dalam konteks saya bagi contoh ni, handphone lah. Barang ataupun harta yang dihibah. Dalam bahasa Arabnya dipanggil al-mauhub. Dan yang keempatnya, rukun yang keempat ialah sirah ataupun ijab qabul. Saya kata pada anak saya, abah bagi kamu handphone ni. Ada qabul dia, ada lafaz terima. Anak saya pun kata, terima kasih bah, saya terima, terima kasih. Itu 4 rukun hibah. Iaitu pemberi hibah, al-wahib, penerima hibah, al-mauhubulah, barang yang ataupun harta yang dihibah, al-mauhub, sirah, yang keempat sirah, ijab dan qabul, lafaz ijab dan lafaz terima. Itu rukun yang keempat. Jadi kalau kita tengok atau dalam bahasa Arabnya tadi tu, al-wahib, al-mauhub, al-mauhubulah, macam cerita Piramli kan. Sebenarnya cerita Piramli tu ambil daripada ni lah, daripada istilah bahasa Arab ni, yang diambil oleh Piramli. Hebatnya almarhum Piramli buat cerita pun berkaitan dengan perebutan harta. Okey, kita tengok satu-satu. Nanti saya kira nanti insya-Allah dalam 9.40 ke saya buka lah kot. Boleh teruslah kalau hadirin hadirat nak tanya.
Sebab saya ingat sebelum ni pun banyak persoalan-persoalan yang mungkin tak sempat saya nak jawab. InsyaAllah malam ni kita cuba jawab dan cuba lebih memahami berkaitan dengan hibah ni. Kita tengok rukun-rukun hibah tadi ada 4, kita tengok satu persatu. Yang pertama, pemberi hibah ataupun al-wahib. Pemberi hibah ni siapa dia? Macam dalam konteks saya tadi, saya lah. Dalam konteks saya beri handphone pada anak saya tadi, maknanya pemberi hibah saya lah. Tuan punya harta. Pemberi hibah adalah tuan punya barangan ataupun harta yang ingin dihibahkan. Pemberi hibah disyaratkan mestilah seorang yang berkeahlian atau mempunyai keupayaan seperti sempurna akal, baligh dan rasyid ataupun ar-rusydu. Ini matang dan berkemampuan menguruskan harta. Ini syarat. Dan tidak muflis. Ini syarat yang telah ditegangkan oleh Dr. Almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang mengarang kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh. Jadi kita tengok syarat orang yang beri hibah tadi, iaitu tuan punya harta tadi tu. Tuan punya harta tadi tu, dia mestilah orang yang berkeupayaan, akil, yang berakal, baligh, lagi rasyid ataupun ar-rusyd. Ar-rusydu ni maksudnya orang yang matang, matang dan mempunyai keupayaan untuk melakukan transaksi. Kalau setakat baligh saja tapi dia belum matang, dia tak boleh nak menguruskan hartanya, dia belum layak lagi untuk melakukan transaksi hibah ataupun apa-apa transaksi lain lah, jual beli dan yang besar-besar dan sebagainya. Yang kecil-kecil tak ada masalah. Beli coklat, anak kita beli coklat di kedai itu tak ada masalah. Okey, itu syarat yang ni lah, syarat pemberi hibah tadi ni. Dan tidak muflis, sebab orang yang muflis ni tidak ada dia seolah-olah dia tak memiliki apa-apa harta. Orang yang bankrupt, orang yang bankrupt tak boleh melakukan transaksi hibah, sebab dia dikira tak ada harta lah bila orang bankrupt ni, istihar muflis. Kemudian syarat yang kedua, rukun yang kedua iaitu penerima hibah. Penerima hibah ialah seseorang yang menerima pemberian hibah. Penerima hibah boleh terdiri daripada sesiapa sahaja dengan syarat mereka berkemampuan untuk memiliki harta. Kalau tak silap saya dah sebut sikit dalam 2 hari yang lepas. Hibah ni boleh, penerima hibah ni boleh siapa-siapa saja. Termasuk orang bukan Islam, termasuk bukan waris, sama ada waris ataupun bukan waris kepada pusaka, semuanya layak untuk menerima hibah. Dengan syarat mereka berkemampuan untuk memiliki harta. Maksudnya orang yang boleh memiliki harta, berkemampuan untuk mengurus harta dia. Bagi orang yang belum mukallaf, kanak-kanak, boleh tak dia terima hibah, menjadi penerima hibah? Boleh. Dengan syarat hendaklah ada wali ataupun orang yang menjadi pemegang amanah yang boleh menerima hibah bagi pihaknya. Ini bagi orang yang belum mukallaf. Termasuklah orang yang kurang upaya ataupun orang itu dia keluarga kita tetapi dia mungkin kurang siuman dan sebagainya. Kita nak hibah harta kepada dia. Mesti dilantik seorang wali ataupun pentadbir untuk menguruskan harta dia. Sebab dia sama ada dia bukan mukallaf, masih kanak-kanak, ataupun dia tak siuman, ataupun dia orang kurang upaya. Jadi orang yang begini mesti boleh terima hibah, menjadi penerima. Rukun yang kedua tadi ni, boleh menjadi penerima hibah dengan syarat yang disebutkan tadi. Ada orang yang tolong urus harta dia. Kalau berlaku pertikaian, siapa nak urus harta dia ni, boleh bawa ke mahkamah. Boleh bawa ke mahkamah.
dalam peruntukan undang-undang keluarga Islam kita di bahagian yang hujung-hujung tu ya, mahkamah syariah ada kuasa ya untuk melantik penjaga bagi harta kanak-kanak ni. Kanak-kanak, orang kurang upaya dan sebagainya. Ini ada bidang mahkamah syariah ada bidang kuasa. Jadi dengan kata lain ya, dengan kata lain penguasaan dan kawalan terhadap harta mestilah diberikan kepada penerima hibah. Ini syaratnya lah, syarat penerima hibah ni. Maknanya penerima hibah ni dia orang yang berkemampuan untuk menerima harta itu dan juga menguruskan harta itu. Kalau dia tak mampu, kalau masih kanak-kanak, ada orang yang dilantik untuk mengurus. Itu syarat yang kedua. Rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga mengenai barang pula. Barang, apa barang ataupun harta yang boleh dihibahkan. Al-mauhub tadi. Syaratnya barang ataupun harta yang hendak dihibahkan itu perlu memenuhi syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, barang atau harta itu mestilah yang halal. Maknanya kalau dia dapat barang tak halal, dia nak hibah tak boleh. Arak ke, benda najis ke, tak boleh. Ini mesti barang atau harta yang halal. Yang kedua, syarat dia, ia hendaklah sejenis barang atau harta yang mempunyai nilai di sisi syarak. Ada nilai di sisi syarak. Arak ada nilai tak? Ada nilai dia, kalau beli mahal arak ni, tetapi di sisi syarak ada di sisi syarak ada nilai tak? Di sisi syarak tak ada nilai. Najis pun sama juga. Orang yang bela ayam, bela lembu, tahi dia banyak, tahi lembu, tahi ayam tu banyak, dia boleh jual. Tetapi oleh kerana nilainya di sisi syarak tak ada, tak boleh jual sebenarnya dan tak boleh hibah. Tak sah. Akad hibah ataupun jual beli najis ni tak sah mengikut hukum syarak. Yang boleh apa? Saya ingat saya pernah kongsikan, yang boleh ialah upah, upah kumpul najis tu masuk dalam karung. Itu boleh. Jadi mesti harta ni mesti sejenis barang yang mempunyai nilai pada sisi syarak. Yang ketiga, barang atau milik itu adalah milik pemberi hibah. Macam handphone tadi ni milik saya. Saya boleh hibah. Kalau tanah, maknanya tanah milik saya. Kalau rumah, rumah milik saya. Baru boleh hibah. Okey, sekarang tanah ataupun rumah ni saya cagar ke bank. Contohnya lah. Contoh. Saya cagar ke bank untuk dapatkan duit. Jadi boleh tak saya hibah? Apabila telah dicagar ke bank, telah digadai ke bank, tak boleh hibah. Sebab bukan milik saya lagi. Sekarang dah jadi milik bank, milik pemegang gadaian. Boleh hibah ke tak boleh hibah? Jawabnya boleh dan tak boleh. Tak boleh hibah sebab dia bukan lagi milik saya. Tetapi ada kes yang boleh hibah dengan syarat. Nanti kita sampai tajuk tu nanti hibah bersyarat. Dengan syarat bank bagi kebenaran. Bank bagi kebenaran boleh. Okey. Itu syarat barang ataupun harta yang nak dihibahkan. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat iaitu sirah ataupun lafaz ijab kabul dalam hibah ni. Macam mana lafaz tadi saya sebut tadi, macam handphone tadi, saya nak hibah handphone ni pada anak saya. Saya cakap pada anak saya, sekarang abah hibah, abah beri handphone ni kepada kamu. Anak saya pun lafaz qabul, lafaz terima, saya terima abah. Macam lafaz akad nikah juga. Macam ijab qabul dalam akad nikah juga. Ada lafaz ijab, ada lafaz qabul. Lafaz ini dalam mazhab kita ni kena ada lafaz ijab qabul ni, baru sah hibah itu. Jadi sirah ataupun ijab dan qabul ni merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna
pemberian dan penerimaan hibah. Ya. Sirah hibah yang dibuat adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut. Kita tengok. Ya. Jadi, apa maksud sirah hibah tadi? Lafaz atau perbuatan. Ada dua ya. Lafaz, satu lafaz macam saya cakap pada anak saya tadi. Ya, itu lafaz. Atau pemberian atau penerimaan hibah ya, yang dibuat tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, ada persambungan ya, lafaz ijab dan qabul ya. Kan kalau masa akad nikah kan pengantin lelaki tu lambat jawab kan imam suruh ulang balik ya, juru nikah suruh ulang balik kan. Bila imam sebut ataupun juru nikah sebut, aku nikahkan di kau si fulan bin si fulan dengan dengan ni disebut nama pengantin perempuan dengan mas kahwinnya sekian-sekian ya, tunai ya. Pengantin lelaki ni lambat jawab kan, dia teragak-agak ya. Kadang-kadang salah pula sebut ya. Jadi disuruh ulang ya, saksi sah ke tak sah, saksi kata ulang balik ya, Tok Imam ulang balik ya. Sebab lambat jawab ya, ataupun silap sebut ya. Sama juga lafaz hibah ni ya. Jadi mesti ada persambungan lah ya. Bila pemberi hibah lafaz saja, yang menerima kena terus sambut terima ya. Tanpa ada jarak masa yang tak berpatutan lah ya. Yang jarak masa yang tak munasabah ya. Kemudian tidak disyaratkan dengan tempoh masa tertentu ya. Hibah yang disyaratkan dengan tempoh tertentu seperti yang berlaku dalam umrah dan rukbah. Ini kena hadirin hadirat kena perhati betul-betul apa yang saya nak sebut ni. Maksudnya tadi ni, waktu lafaz ijab qabul tadi ni tidak mengenakan apa-apa syarat. Ini mazhab kita lah. Contoh yang berlaku dalam syarat ni iaitu dalam yang disebut dengan umrah atau rukbah. Apa umrah ni? Sejenis hibah juga tetapi tak diiktiraf oleh mazhab kita. Mazhab Syafi'i. Apa maksud umrah? Umrah ni maksudnya umur lah. Ya. Umur. Contoh ya. Saya bagi contoh ni ya. Saya nak hibah kereta contoh kepada seorang ya. Saya kesian tengok orang ni dia tak ada kereta, nak pergi kerja payah, contohlah ya. Jiran saya contohnya tak ada pun ya, contoh saja. Saya nak hibah, saya nak beri kereta saya. Saya cakap dengan jiran ni, okey, Mat, saya hibah kereta saya ni pada engkau ya. Selagi kau hidup kau pakailah. Ya, bila kau mati nanti kereta ni jadi milik aku balik. Itu umrah. Selagi dia hidup, ya. Bila dah mati kena maknanya jadi balik. Jadi milik saya balik. Itu umrah. Ya, dia lafaznya macam hibah. Tetapi diikat syarat dengan umur tadi tu, selagi kau hidup. Itu umrah. Satu lagi dipanggil rukbah. Apa maksud rukbah? Ini salah satu pihak. Contoh saya cakap dengan Mat tadi, Mat, saya beri ataupun saya hibah kereta ni pada engkau, ya. Selagi kau hidup kau pakailah, ya. Siapa mati dulu dia kira, ya. Kalau saya mati dulu kereta ni terus jadi milik engkau. Tapi kalau kau mati dulu kereta ni balik jadi milik saya balik. Diikat juga dengan syarat siapa mati dulu, ya. Ya. Kalau saya mati dulu dia punya. Kalau dia mati dulu, balik jadi milik saya balik. Ya. Berbeza dengan umrah tadi, dia yang terima tadi selagi dia pakai maknanya selagi hidup saja. Dah mati pulang balik, milik jadi milik saya balik. Ya. Itu umrah tadi, ikut umur penerima tu. Yang rukbah ni salah satu pihak lah. Maknanya walaupun kereta tu milik saya, kalau saya mati dia punya. Kalau dia mati balik jadi kepunyaan saya balik. Okey ya. Jadi itu maksud tadi tu, lafaz ijab qabul tadi tak boleh buat syarat macam tu, tak sah ya.
Tak sah mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ya. Okey. Dalam melaksanakan sirah ijab qabul ini, ya, nak terpakai ataupun nak jadi sah hibah ini, ada perkara penting yang untuk kita lihat, ya, nak kita faham, iaitu sama ada elemen penerimaan atau qabat berlaku ataupun tidak. Ya, qabat ni maknanya berlaku tak pindah milik harta tu kepada yang penerima hibah, ataupun dalam kata lain penerima hibah dah menguasai harta itu ataupun belum lagi menguasai harta itu. Ya, contoh, ya, saya hibah kereta tadi pada Mat tadi ni. Mat, sekarang saya kesian dekat Mat ni, saya nak hibah kereta pada Mat. Mat, sekarang saya bagilah, saya hibah kereta saya ni kepada kamu. Mat pun jawab, saya terima kasih Datuk. Contohnya lah, ya. Jadi masa bila berlaku qabat ni? Masa bila berlaku penguasaan, penerimaan Mat kepada kereta tadi? Tadi baru lafaz ijab dan qabul. Jadi berlakunya qabat ataupun penerimaan barang ni secara sah mengikut mazhab kita ialah bila saya bagi kunci. Saya bagi kunci kereta tu kepada Mat, maka waktu itu dah kira sempurna dah hibah tu. Ya, selagi saya belum bagi kunci kereta tu kepada Mat tadi ni, Cik Mat tadi ni, maka qabat belum sempurna, belum sah lagi. Belum sempurna lagi hibah. Boleh faham, ya? Tak semestinya tukar nama, ya. Begitu juga kalau saya nak hibah tanah, ya. Kalau saya nak hibah tanah, contohnya saya hibah tanah, salah satu tanah saya kepada salah seorang anak saya, ya. Ini ramai juga yang berlaku. Nanti hibah pasal tanah ni mungkin banyak nanti, soalan-soalan nak ditanya, nanti silakan, ya. Saya sebut sikit lagi, saya habiskan dulu ni rukun-rukun dan syarat hibah tadi. Tadi kalau sempurna kereta tadi ni saya hibah pada Cik Mat tadi bila saya serah kunci. Ya, saya serah kunci pada Cik Mat, maka sempurna, walaupun belum tukar nama lagi dekat JPJ, ya. Kalau tanah pula, ya, tanah. Saya cakap dengan saya nak hibah ataupun nak beri sekeping tanah kepada anak saya, ya. Contoh saya cakap dengan salah seorang anak saya, okey, sekarang abah nak bagi kamu tanah abah di kampung contohnya, ya. Jumlah dia sekian ekar, ya. Jadi anak pun terima, lafaz terima, ya, terima kasih bah, ya, saya terima, ya. Jadi bila berlaku qabat, bila berlaku penerimaan yang sempurna terhadap milik tanah tadi ni, ya, tidak semestinya pergi pejabat tanah tukar nama, itu tak semestinya. Jadi berlaku qabat ataupun penerimaan harta tadi ni, penguasaan harta tadi ni oleh penerima hibah anak saya tadi ni, bila anak saya mengusahakan tanah tu pun dah memadai, ya. Ya, jadi saya sebut anak saya tadi ni, abah bagilah tanah tu, kau usahakanlah. Jadi apabila anak saya ni usahakan tanah tu, dia jaga ke tanah tu, ya, dia bersihkan tanah tu, dia usahakan, ya, kemudian dia makan hasilnya, itu dah memadai dah, ya, untuk melengkapkan ataupun menyempurnakan transaksi hibah tadi ni, walaupun belum pergi tukar nama di pejabat tanah, ya. Boleh faham, ya? Ini syarat tadi ni. Nak melengkapkan rukun yang keempat tadi, ijab dan qabul, ya. Diikat dengan syarat yang dipanggil qabat. Apa maksud qabat tadi? Maksudnya penerimaan barang ataupun penguasaan barang ataupun harta yang sempurna, ya, oleh pihak penerima, ya, terhadap barang itu. Dengan kata lain, maknanya apabila berlaku qabat ini, penerima hibah ini telah pun menguasai harta tu. Macam Cik Mat ni, bila saya dah serah kunci kereta, dia boleh bawa dah kereta tu, dia boleh start, dia boleh bawa, dia isi minyak, dia pergi sana kini, guna dah kereta tu dah. Tu nampak, ya.
Dan boleh melakukan tasarruf terhadap barang atau harta tersebut. Ya. Boleh dah dia guna dah. Ya, dia boleh urus dah harta tu. Ya. Macam tanah tadi dia dah boleh usahakan, dah boleh dah bersihkan tanah tu, usahakan untuk dapat hasil. Ya. Itu pandangan, itu adalah syarat yang telah ditetapkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ya. Inilah yang antara yang diguna oleh hakim di mahkamah syariah untuk memastikan sama ada hibah itu sah ataupun tidak, mengikut tadi empat rukun tadi berserta dengan syarat-syaratnya. Ya. Ini yang dibuat ataupun menjadi panduan kepada hakim. Cumanya dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Hambali dan Maliki, dia tak syaratkan pun qabat tadi tu. Ya. Penerimaan barang, penguasaan barang tu tidak disyaratkan dalam mazhab Hambali dan Maliki. Ya. Malah dalam mazhab Hambali dan Maliki ini memadai dengan akad semata-mata. Ya. Dengan akad tadi. Ya. Contoh tadi saya cakap dengan Mat, kereta ni saya hibah kepada engkau. Ya. Mat pun lafaz, qabul. Saya terima Datuk, terima kasih. Itu dalam mazhab Hambali dan Maliki dah memadai. Kenapa saya bawakan pandangan mazhab yang lain ini? Sebab di mahkamah syariah ada juga hakim yang menggunakan pandangan mazhab lain ini. Selain daripada mazhab Syafi'i, tetapi kerana mungkin kerana ada maslahah yang lain. Bukan semata-mata ataupun bukan sengaja-ngaja hakim nak guna pandangan mazhab lain. Tetapi mungkin hakim ini waktu ketika itu ada maslahah yang dia nampak boleh guna pandangan mazhab yang lain. Ini terpulang, ini case by case lah. Ini saya berkongsi apa yang berlaku di mahkamah. Nanti kita mungkin kalau sempat nanti kan saya share lah beberapa case. Mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i kita sama, mensyaratkan tadi ni, mensyaratkan maknanya penerimaan barang, penguasaan barang, dapat kunci kereta tadi, dia dah dapat penguasaan dah pada kereta. Kalau rumah maknanya dapat kunci rumah lah, dah serah dah kunci rumah, dia dah duduk situ, dah bersihkan rumah, dah berumah tangga di situ, anak pinak dia dah duduk di situ, itu. Walaupun belum lagi tukar nama. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi. Okey, dah 9.43, saya ingat saya buka soalan lah kot, sebelum saya teruskan lagi. Sila kalau ada soalan berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat hibah tadi. Ada soalan dekat sini. Masa akad tu kena ada saksi tak Datuk? Cantik soalan ni Puan Zaleha. Masa akad ni, ini mustahak. Dalam apa-apa transaksi dalam Islam ini, saksi tu merupakan satu syarat juga. Disunatkan. Sebab itu apa-apa kes, macam dalam nikah ni, saksi ni wajib lah. Dalam transaksi harta ni, kalau ada kes di mahkamah, dia menjadi kemestian juga, saksi tu kena. Sebab hakim nak memutuskan kes, nak mengesahkan apa-apa transaksi hibah, maka hakim akan berdasarkan keterangan saksi. Saya dah sebut dalam 2 hari yang lepas, dalam bab harta ni sekurang-kurangnya 2 orang saksi. 2 orang saksi lelaki. Ada juga pandangan yang kata cukup dengan 1 saksi dan sumpah. Tetapi kalau mazhab kita 2 orang saksi lelaki lah, yang berkaitan dengan harta ni. Atau seorang saksi lelaki, 2 orang saksi perempuan. Ini dalam bab mal, dalam perkara berkaitan dengan harta ni. Okey. Ada soalan lain ke?
Ya, saya nak tanya Ustaz. Ya, sila. Assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam. Ya, saya sila. saya dah dah alih nama harta saya, rumah lah, kepada Ya. anak saya. Okey. Tapi hibah tu saya bercakap kan, saya nak bagi tapi tak ada saksi. Saksi anak-anak saya je lah. Boleh macam Anak-anak tu? tu saksi lah tu. Ya. Oh, Anak yalah. pun saksi. Ya. Tapi Ada anak apa isu dia pun diam aku. je. Ya. Dia tak jawab. Anak yang apa tu, dia tak jawab lah. Diam je lah. Dia tak cakap terima ke kan. Ya. Diam je lah. Boleh ke macam tu? Atau nak ulang lagi? Dah tukar nama belum? Dah. Dah tukar nama tu dah sempurna dah. Ya. Yelah. Alhamdulillah. Takut juga kan nak kena ulang lah balik. Itu Dekat segi. mahkamah dulu dah angkat sumpah jugalah. Ya. Tapi anak tu tak ada. Dia kat luar negara. Okey. Dia dah angkat sumpah. Oh, Dengan pengesahan hibah ni dah dibuat di mahkamah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Boleh ya. Dia kaedah. Okey. Terima kasih. Bagus soalan. Okey. Bagus soalan daripada Puan apa ni? Miss Wadi ya tadi ni. Ya. Fatimah Miss Wadi. Okey. Ya. Bagi menjawab persoalan Puan Fatimah tadi ni, dalam satu lagi berkaitan dengan lafaz qabul tadi ni, sebab itu saya sebut tadi dalam sirah ijab dan qabul tadi ni disebut tadi sekejap ya. Elemen penerimaan tadi tu, elemen penerimaan ataupun qabat tadi tu, sama ada lafaz tu satu hal lah. Satu lagi dia dalam sirah ijab qabul ni ada sharih ataupun kinayah. Sharih ataupun kinayah, sama ada dia lafaz terima ataupun secara kinayahnya dia tak bantah, dan bila bagi kunci macam saya bagi macam Puan bagi tanah tadi ni, dah siap tukar nama, itu pun dia juga. Macam contoh Cik Mat tadi ni, saya lafaz, dia senyap aja contohnya, saya Mat, saya bagilah kamu kereta ni, saya kesian tengok kamu pergi kerja, bilang alik kamu tak ada apa-apa kenderaan, kamu saya bagilah kereta ni. Mat ni tak cakap apa-apa, tidak pun tidak, ia pun tidak, tapi bila saya ulur kunci dia ambil. Kan, saya ulur kunci kereta dia ambil, itu dah memadai. Okey, alhamdulillah. Ada soalan lain ke? Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Sila Puan Zahra, sila. Saya memang rumah kita dah hibah, memang harga lain-lain lah rumah tu, rumah kos rendah lah, ada kos sederhana. Dah bagi ke anak. Tapi saya tak ada akad dah sekarang ni, kunci dah serah kepada masing-masing. Kat rumah saya tukar nama melalui lawyer yang dilantik. Jadi rumah tu dah pindah milik dah. Jadi saya tak ada akad. Perlu kena akad balik dengan anak tu, sebab kunci dah bagi, dia boleh duduk. Itu saya kata tadi, akad ni boleh jadi sharih, boleh jadi kinayah. Tanda tangan daripada pihak Puan tu tukar pada anak tu pun maknanya dia akad dah kat situ. Sebab dia ada tukar lain je, kita ikut je. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Okey dah saya. Soalan lain tak ada masalah. Tak ada masalah tu, tak ada masalah. Dah sempurna dah tu. Alhamdulillah. Kalau dah pindah milik, dah tukar nama tu lebih sempurna lah dah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sekejap sebelum saya ni, semua ibu bapa kepada anak ni, dia boleh tarik balik hibah tu pada bila-bila masa. Tu special ibu bapa kepada anak ni ataupun kepada cucu. Boleh tarik balik pada bila-bila masa. Okey. Yang lain tak boleh tarik balik lah. Okey, tadi sila kalau ada soalan lain. Assalamualaikum Yang Mak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila Puan. Tadi cerita Yang Mak Ali tadi seperti contoh Yang Mak Ali kata beri kereta pada Mat tadi kan? Ya. Masa Yang Mak Ali beri tu ada saksi ke? Ya.
masa yang Mak Arif berikan kereta tu, Sebaik-baiknya ada kena saksi ada ke? saksi. Sebaik-baiknya kena ada saksi. Kalau belum pindah nama, meninggallah si penerima tu. Si pemberi tu. Nama belum pindah, bila dia kena bawa ke mahkamah ke? Untuk menentukan. Kalau ada pertikaian, dia terima kasih Puan, bagus soalan ni. Dia bukan semua perkara nak pergi ke mahkamah, ya. Kalau tak ada pertikaian, tak payah pergi mahkamah. Contohnya tadi kan, saya bagi kereta kepada Cik Mat tadi kan, kemudian saya meninggal dunia, ya. Anak-anak saya bila selepas meninggal dunia tengok kereta saya ni Cik Mat yang pakai kan. Apa hal pula Cik Mat pakai? Anak saya pun tanya pada Cik Mat, Cik Mat, kenapa Cik Mat pakai kereta ayah saya? Ya, Cik Mat pun jawab, ayah kamu dah bagi saya. Sebab tu saya pakai kereta, saya pakai sekarang ni. Apa bukti? Cik Mat kata, alamak tak ada bukti contohnya. Contoh tak ada bukti. Tapi Cik Mat dia kata, demi Allah memang ayah kamu dah bagi pada saya. Ya, bila dia sebut demi Allah tu, contohnya ni bagi contoh saja ya. Jadi anak saya, okey tak apalah Cik Mat, kalau betul bapa saya dah bagi Cik Mat kereta tu tak apalah, kami redha je lah. So tak perlu pergi mahkamah. Tetapi yang pergi mahkamah ni contohnya anak saya ni tak puas hati, contohnya kan. Anak saya ni nak tuntut balik kereta ni, Cik Mat ni pula berkeras. Ya, bapa kamu dah bagi kat saya, kata. Jadi anak saya tak puas hati, kalau dia nak tuntut dia kena bawa ke mahkamah. Ataupun Cik Mat ni pun boleh bawa ke mahkamah untuk mengesahkan hibah. Nanti bercaralah. Bila bercara di mahkamah, bila tak ada saksi ni, salah satu cara yang terakhir ialah sumpah lah. Di mahkamah. Itu terpulang kepada hakim lah bagaimana dia nak memutuskan kes itu. Tapi pada dasarnya yang sebaik-baik, sebab itu apa-apa transaksi pun berkaitan dengan harta ni kena ada saksi. Mudah. Kalau dipertikaikan pergi mahkamah, kita dah ada backup lah. Ada saksi. Sama ada saksi ni orang yang nak bercakap ataupun keterangan dokumen. Kita buat dokumen siap-siap dah. Bila ada dokumen tu biasanya memang ada saksi lah. Menandatangani mengesahkan. Dalam dokumen yang berkaitan dengan hibah itu. Saya harap dah menjawab. Ada soalan lain ke? Ya, Mak Arif, dokumen tu mesti dimenterikan ataupun tanda tangan biasa je. Dokumen biasanya dimeterai lah Puan. Kalau ada surat perjanjian transaksi berkaitan dengan harta ni mesti orang kata mati stamp lah kan. Baru sah lah dari sisi undang-undang lah. Kalau tak ada begitu, maknanya kita memerlukan 2 orang saksi yang boleh memberi keterangan di mahkamah, yang boleh meyakinkan mahkamah. Kalau kata tak ada dokumen lah. Kalau ada dokumen yang yang sah, mati stamp dan sebagainya, itu pun boleh menjadi bukti, bahan bukti di mahkamah. Okey. Ada soalan lain ke tadi? Terima kasih. Sama. Ada daripada ni, saya ni kalau nak hibah pada 5 beradik lain tapi cakap pada seorang je, yang 4 orang adik lagi tak tahu, adakah sah hibah itu? Puan Sarimah, bagus soalan Puan Sarimah ni. Dalam apa ni? Okey, yang saya sebut tadi yang pertama sekali, jika tak ada pertikaian. Tak ada pertikaian ni. Kalau maknanya mak ni nak bagi kepada 5 orang anak dia. Ataupun bapa ni nak bagi tanah pada 5 orang anak-anak dia. Tapi cakap pada seorang saja. Yang lain. Jadi anak yang seorang tadi ni dia maknanya kalau tak ada pertikaian, dia pun beritahu pada adik-adik yang lain. Bila mak atau bapa ni dah meninggal, dia cakap lagi kepada 4 beradik yang lain, abah ni sebenarnya dah hibah, ataupun mak ni dah hibah dah, kepada kita adik-beradik 5 orang ni, tapi dia cakap seorang je pada saya. Itu kalau tak ada pertikaian tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi kalau ada pertikaian,
kalau ada pertikaian terpaksa ke mahkamah. Terpaksa ke mahkamah supaya mahkamah boleh menentukan sama ada hibah itu berlaku menurut hukum syarak ataupun tidak sah mengikut hukum syarak. Yang persoalan Puan Salimah ni dia punya maklumatnya terlalu ringkas. Jadi kalau nak pastikan hibah itu sah atau tidak sah, kena dibawa ke mahkamah. Kalau berlaku pertikaian lah. Tapi kalau 5 beradik ni sepakat, tak ada masalah, tak perlu ke mahkamah pun. Nak bagi sama rata contohnya, tak ada masalah. Okey, ada soalan lain ke? Saya harap saya dah menjawab lah Puan Salimah ni. Ada Datuk, saya nak tanya mewakili seseorang. Bagaimana pula dengan jika seorang ibu yang terpaksa menghibahkan tanah atas nama dia kepada seorang anak perempuan yang mana anaknya dalam belasan orang, yang mana yang lain ramaikan lelaki. Yang perempuan ni adalah yang telah diberikan dan dia telah membangun rumah di tapak di tanah tersebut tanpa pengetahuan adik-beradiknya yang lain. Jadi sebabnya kemudian lepas tu ada timbul persoalan daripada adik-beradik yang maksudnya tidak setuju. Dan adakah mereka patut menuntut, sebab kalau daripada hukum memang faraid memang tak sah kot kan. Jadi bagaimana pendapat Datuk? Okey. Terima kasih Puan moderator tadi yang bertanya. Ya, saya dan aku. Okey. Apa yang ditanya oleh Puan moderator tadi, saya ingat ada berlaku dalam satu kes ni. Dalam satu kes yang telah diputuskan di mahkamah pada tahun 2001. Lebih kurang lah dia punya tu. Tadi ni cerita dia, mak ni tadi terpaksa Puan terpaksa. Apa maksud terpaksa tadi tu? Sebab anak dia ramai. Tak, bukan. Sebab dikatakan anak yang perempuan ni seperti macam bargain dengan mak dia. Sentiasa macam memaksa untuk tanah tu diberikan kepadanya. Okey. Itu lain pula jadi kes tu. Kalau memaksa tu, sebab hibah ni syarat dia secara sukarela. Dalam 2 hari yang lepas saya dah sebut dah, maknanya pemberian secara sukarela, tak ada dipaksa oleh mana-mana pihak. Kalau kata mak tadi terpaksa, paksaan ni pun satu hal juga kena dibuktikan di mahkamah. Dalam kes tadi ni, saya beranggapan tadi maknanya mak ni terpaksa nak bagi kepada anak ni, sebab anaknya ni mungkin anak yang paling susah. Tanpa pengetahuan adik-beradik yang lain, dia hibah harta tu sebab memandangkan anak yang perempuan ni dia susah, anak ramai, sedangkan anak-anak lelaki yang lain ni semua ada kerja dan sebagainya, ada pendapatan yang stabil. Contoh, itu tak ada masalah. Boleh je nak hibah, tak ada masalah. Tetapi kalau berlaku paksaan tadi ni, dan bila adik-beradik lelaki yang lain mempertikaikan hibah itu, maka jawabnya kena ke mahkamah. Sebab ada isu paksaan tadi. Paksaan ni dari segi hukum syarak kena dinilai. Kena dinilai oleh mahkamah menurut hukum syarak. Bukan hanya dakwaan mulut saja. Apa maksud paksa? Dia ada 4 syarat, kalau tak silap saya. Dalam hukum syarak ni ada 4 syarat untuk supaya paksaan ni boleh diputuskan oleh hakim memang berlaku paksaan. Yang pertama, orang yang memaksa ni mempunyai kuasa ataupun dia dominan lah. Maknanya contohlah saya ni ataupun saya ugut ataupun paksa seseorang. Saya kata, saya paksa dia, kau bagi kau punya jam dekat saya, kalau tidak saya pukul kan. Contoh saya paksa dia. Walhal sebenarnya saya ni dah berumur kan.
Yang saya paksa tu badan sadar. Contohnya ya. Badan sadar, badan tegap. Ya, saya ni dah lah lembik kan contohnya. Adakah itu paksaan? Nampak tak? Nak membuktikan elemen yang pertama, orang yang memaksa tadi ni dia dominan ataupun dia berkuasa untuk memaksa orang tu. Dia lebih kuat maknanya daripada orang yang dipaksa. Tapi kalau saya kata tadi pada yang abang Sado tadi ni suruh bagi jam, kalau tidak saya pukul, tu tak munasabah dah. Itu elemen yang pertama ya. Kemudian mahkamah juga nak tengok sama ada paksaan itu relevan ke tak relevan. Paksaan itu boleh menyebabkan kecederaan ataupun mengancam nyawa ataupun mengancam harta ya. Contoh macam tadi saya ugut abang Sado tadi ni kan. Ya. Saya lembik ya, dia yang silap-silap dia yang pukul saya kan, bukan saya pukul dia. Ya, ataupun macam anak tadi ni dia ugut mungkin guna pisau contohnya, guna senjata lah ya. Itu syarat yang mahkamah akan tengok untuk mensabitkan sebenarnya paksaan ni berlaku ke tak berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang orang yang memaksa tadi ni ya nak dibuktikan maknanya dia boleh melaksanakan paksaan tu. Maknanya dalam contoh pisau tadi kalau tak bagi mungkin kemungkinan besar dia akan tikam. Dia akan cederakan. Nampak syarat yang ketiga ya. Yang keempat saya tak berapa ingat. Dia ada 4 syarat tu ya. Bukan mudah-mudah kita nak kata paksa ya ataupun ugut dan sebagainya. Tidak ya. Jadi itu berdasarkan hukum syarak dalam hukum fiqh ada 4 syarat. Ini yang akan ditimbang oleh hakim ya. Jadi dalam kes tadi ni itu akan diambil kira lah oleh mahkamah ya. Cumanya itu terpulang kepada hakim lah. Cuma yang kalau berlaku yang semikian maknanya hibah itu telah dipertikaikan ya. Yang mustahak apabila hibah dipertikaikan tak ada tempat lain nak rujuk. Kena bawa kes tu ke mahkamah lah. Kecuali ada perundingan ya, perundingan adik-beradik ya, nak selesaikan cara baik, itu tak perlu ke mahkamah ya. Saya ingat dah menjawab puan ya. Puan Dayang ni. Puan moderator. Ya, dah. Ya, saya harap dah menjawab lah. Okey, ada soalan lain ke? Sila. Puan Rosita Sharif, sila. Datuk, soalan ni berlainan sikit daripada hibah, dia lebih kepada faraid. Okay, kalau maaf ya, kalau kata macam bila orang tu dah meninggal, katakanlah arwah ayah dah meninggal kan, mak ada, tapi macam dari segi harta tu sebab macam keluarga adik-beradik ke ataupun keluarga macam tak kisahlah, maksudnya tak tuntut lah, masing-masing pun tak tuntut harta faraid tu. Jadi macam mana keadaan tu ya Datuk, yang pelaksanaan faraid tu tidak berlaku? Okey. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Terima kasih Puan Rosita yang bertanya. Dia begini ya, memanglah ya, kadang-kadang bila adik-beradik kita ni ada yang pendapatannya tinggi ya, dia tak kisah pun nak dapat harta pusaka, dapat ke tak dapat, bagi dia sama je ya, sebab dia pun dah jadi orang yang senang ataupun orang berada lah contohnya. Cumanya dalam pengurusan harta ini, faraid ini, yang pertama sekali sama ada diurus di mahkamah syariah untuk dapatkan sijil faraid ataupun diurus di pejabat pusaka kecil ya. Bagi waris yang tak mau menuntut ini ya, dia kena menandatangani satu borang ya. Kalau dia bercara di pejabat pusaka kecil tu, dia akan menandatangani satu borang bahawa dia melepaskan hak dia. Dia kena buat begitu. Kalau tidak tergantung ya. Ataupun maknanya kalau bercara di mahkamah syariah pun dia declare lah ya, dia declare bahawa dia tidak akan menuntut apa-apa daripada pusaka arwah ni ya. Waris yang berhak ni lah, dia berhak dapat tapi dia tak mau menuntut, maknanya dia melepaskan haknya, boleh, tak ada masalah ya. Sebab mungkin dia tengok mungkin ada Abang Long ni ya, Abang Long ni dulu dah berkorban dah ya,
Dia sanggup tak sambung belajar sebab adik-beradik ni ramai lagi nak belajar. Dia bekerja. Ya. Dia sanggup dia bekerja bantu bapa ni untuk tolong adik-beradik ni sekolah contohnya. Jadi bila arwah bapa ni meninggal, adik-beradik yang dah senang ni kata kami tak nak lah kata. Harta ni kami bagi Abang Long lah contohnya. Ataupun bahagian dia tu diserahkan kepada Abang Long. Boleh, tak ada masalah. Ya. Tapi pengurusan biasanya dia kena melepaskan hak dia lah. Kalau di pejabat pusaka kecil, ada borang. Ya, ada borang yang dia kena isi, maknanya dia melepaskan hak dia. Ya, saya harap boleh ya Puan Rozita ya. Saya ingat dah menjawab soalan. Ya. Alhamdulillah. Cuma macam kata kalau macam tanpa disedari kot masa berlalu, memang tak dia, maksudnya harta yang ditinggalkan tu tak difaraidkan langsung. Jadi mungkin dalam pengurusan harta yang ditinggalkan tu diuruskan oleh, katakanlah oleh mak orang ni kan, ibu, dan tak jadi persoalan lah, maksudnya aman damai lah. Cuma dari yang saya muskil tu adakah berdosa macam tu yang kita tak laksanakan macam tu, Datuk? Faham. Terima Dia kasih. begini ya, bila pengurusan pusaka ke yang pusaka ni wajib diuruskan sebenarnya, sebab bila arwah ni meninggal dunia, ya, harta itu akan menjadi milik waris, ya. Menjadi milik waris, ya. Kalau tak diuruskan, kita takuti ada orang yang akan memakan hasil ataupun harta itu tanpa dia menyedari, dia memakan ataupun ambil bahagian waris-waris yang lain. Ya. Itu mustahak diuruskan. Jadi seseorang daripada keluarga tu, sama ada mak ke ataupun waris yang lain, dia kena buat sesuatu ataupun uruskan untuk melakukan urusan pembahagian harta tu. Kena cepat buat. Kena cepat buat. Sebab itulah bila lambat kita takut ada orang lain ambil kesempatan. Mungkin kita tak nak, tapi mungkin ada di kalangan hati walaupun rambut sama hitam hati lain-lain. Betul lah. Pepatah orang tua-tua tu memang betul. Ada sebagian kita tak kisah pun nak dapat harta ni. Tetapi ada orang yang begitu tamak nak harta ni walaupun bukan milik dia. Ya. Saya bagi contoh yang mudah lah. Sekarang ni kan, contoh isu Kampung Baru Kuala Lumpur kan. Isu Kampung Baru Kuala Lumpur. Ya. Jadi sebahagian harta di Kampung Baru ni, tanah ni, ya, nak dimajukan oleh kerajaan. Ya. Nak dimajukan oleh kerajaan. Ada waris yang bersetuju, ada waris yang tak bersetuju. Tetapi ada waris, sebahagian daripada waris duduk di situ. Duduk di tanah itu, di tanah pusaka di Kampung Baru tu. Ya, kemudian pula dia buat sub-lease pula. Ya. Dia buat sub rumah dia tu disewakan bilik pada ni pendatang, pada orang lain. Ya. Jadi orang yang duduk di situlah untung. Tanpa dia menyedari, dia memakan ataupun mengambil hak orang lain. Berdosa ni. Ya. Waris-waris lain ramai yang berterabur ni di sekitar Kuala Lumpur, luar Kuala Lumpur. Ya. Tetapi waris yang duduk di Kampung Baru ni, dah lah dia duduk situ free. Contohlah. Ya. Dia ambil pula lagi hasil sewa bilik. Ini berlaku ni. Berlaku di kampung. Saya cerita kisah sebenar ni. Ya. Sebab itu, ya, puan yang bertanya tadi, kalau bolehlah, ya, maknanya bila sahaja berlaku kematian, dicepat-cepat uruskan. Ya, saya beri contoh keluarga saya sendirilah. Bila arwah bapa saya meninggal dunia, ada beberapa bidang tanah. Ya, kami sepakat dia beradik terus. Kita mak hidup lagi, kita bagi pada mak. Mudah. Ya, mudah. Supaya arwah yang meninggal ini harta dia telah dibahagi-bahagikan mengikut faraid ataupun secara persetujuan bersama, tak ada dakwa-dakwi lagi. Mudah-mudahan arwah di bawah sana tu aman damai, tenang dia di sana. Ya. Saya harap dah menjawab ya.
Alhamdulillah, Datuk. Itu Alhamdulillah. pandangan Terima kasih. saya lah ya. Okey. Betul. Ya. Kalau Okey, ada yang alhamdulillah. lain sila. Kita ada, saya ingat kita buka sampai 10 suku, boleh kot insya-Allah ya. Ada soalan lain, saya tengok di chat kalau ada. Tak ada ya. Bagaimana pula jika hak anak tiri diketepikan dan diberikan kepada anak angkat, sedangkan tanah itu milik ibu kepada anak tirinya itu? Puan Haslina, boleh Puan Haslina terangkan sikit ni soalan ni? Tak berapa faham ni bagaimana pula jika hak anak tiri diketepikan dan diberikan pada anak angkat, sedangkan tanah itu milik ibu kepada anak tiri. Puan Haslina ada dalam ni? Puan Haslina. Ya, saya cuba fahamkanlah ya kat sini. Maknanya cuma hak di anak angkat ni macam mana pula hubungan dengan ibu tiri je ni? Tak ada maklumat dekat sini. Maknanya kat sini maksud itu tanah tu instead of diberikan kepada anak tiri tu mungkin diberikan kepada anak angkat. Ya. Okey. Sekarang ni kalau ikut persoalan yang diutarakan oleh Puan Haslina ni, ini tanah milik ibu kepada anak tiri. Ya, sepatutnya yang mewarisi adalah anak tiri itulah. Dia mewarisi harta ibu dia. Tetapi dia tak dapat, pergi pula kepada anak angkat. Itu kalau dari segi pusakanya tak sah. Ya, maknanya anak angkat ni bukan waris. Ya. Kalau saya ada ambil anak angkat, kalau saya nak bagi harta dengan jalan hibah ni lah. Ya, dengan jalan hibah ni. Waktu saya hidup, saya hibah. Contohnya kalau saya ada anak angkat lah. Ya. Kalau tidak, dia tak berhak lah. Ya. Yang tu saya boleh jawab kot ya kepada persoalan Puan Haslina tadi ni. Ada soalan lain ke? Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sila Puan. Saya ada tanah. Okay. Saya ada 5 orang anak, tetapi tanah ni kategori tanah pertanian. Okey. So saya tak boleh bagi hibah untuk ke semua anak untuk masuk nama ke dalam tanah tersebut. Ya. Jadi saya buat dokumen, saya akan tulis macam ni. Saya nama Nini dengan ini memberi hibah kepada anak saya. Sebutkan nama. Anak A dengan tanah anak ni ada 5 anak dengan tanah yang lot ini dan 5 anak juga dengan tanah yang ini. So saya meteraikan dan bersaksi 2 orang. Saya bawalah ke pejabat lawyer. Okey. Dan saya berkata apabila saya meninggal, maka perkara tersebut dibawa ke pusaka kecil untuk diuruskan. Boleh ke macam tu? Okay. Saya confuse Datuk. Saya masih saya ramai anak. Tak apa. Terima kasih Puan ya. Puan Zaza yang bertanya ya. Dan saya ada anak yang nombor 5, anak OKU. Masa hidupnya saya belikan dia rumah secara cash dan atas nama dia sendiri. Saya risau jika saya dan suami meninggal. Saya takut tak ada siapa yang nak mentadbir dan nak jaga dia. So saya kena adakan ke rumah anak tadi letak pentadbir seorang. Ya. Sekarang pentadbir itu siapa ya Puan? Tak ada siapa. Sekarang ni saya lah menguruskan sebab dia tu OKU autism yang tak boleh menulis membaca. So masa beli rumah tu dia nama dia sendiri tanda cap jari. So saya sebagai ibunya letak juga nama dekat dalam tu. Dalam rumah SMP. Okey. Tak apa, okey. Saya cuba jawablah insya-Allah. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih Puan yang bertanya tadi ni. Ini satu lagi isu yang selalu berlaku lah ya. Ada sekeping tanah pertanian. Dia tanah pertanian ni kalau tak banyak ekar nak pecah bahagi tak boleh ya. Nak pecah bahagi sukar ya. Kos dia pun tinggi untuk pecah bahagi ni ya. Pecah lot ya. Jadi kalau saya lah ya.
Yang pertama sekali saya ingat kena berunding dengan anak-anak ni. Kata tadi ada 5 orang anak kan? 5 orang anak. Ada seorang anak OKU, ya. Anak OKU tu dah dibelikan rumah. Okey ya. Kita cerita pasal tanah ni dulu. Jadi kalau tanah ini tidak tak berbaloi lah ya untuk dibahagi-bahagi kepada 5 anak ni, eloknya dirundingkan tanah ni nak bagi pada siapa. Contohlah, kalau kata tanah ni kecil, contoh kita nilai tanah ni, ya, nilai contoh tanah ni harga dia 500,000, contohlah ya, 500,000. Nilai semasa, ya. Itu nilai semasa. Nilai anak beranak lain cerita, ya. Lain cerita. Jadi kalau kata berunding anak beranak ni, kita kata nak letak semua nama nanti masalah. Ya. Siapa yang volunteer contoh nak ambil tanah ni ataupun nak pindah milik tanah ni pada dia. Contoh ya, abangah lah contoh. Abangah kata okey mak, saya sanggup ambil tanah ni, nanti sebab tanah ni nilainya 500,000, saya bagi seorang, setiap orang adik-beradik ni 100,000 seorang. So tanah ni pindah milik ke saya je lah. Kalau boleh dia buat begitu, so, salah satu jalan, satu cara ya. Yang saya nampak itu salah satu cara lah ya. Ataupun itu terpulanglah kepada perbincangan anak beranak ni. Kalau kata yang puan langkah daripada puan tadi tu, maknanya dia namakan ke semua anak-anaknya atas tanah tu, dan anak beranak ni boleh berpakat ya. Okey. Sekejap ya, saya baca chat ni. 2 ekar bernilai 4 million, masya-Allah. Ya. Subhanallah, ini tanah value tinggi ni ya. Tanah value tinggi. 2 ekar maknanya kalau nak bagi 5 orang berapa tu seorang hampir 1 juta juga seorang dia punya nilai dia ya. Jadi kalau kata itu satu pilihan lah ya puan yang saya sebut tadi ni ya. Kalau maknanya salah seorang anak ni sanggup untuk dia ambil alih tanah itu dan memberi nilai setiap orang itu dengan kadar yang sepatutnya, tak ada masalah. Itu satu cara lah ya. Kalau kata boleh pecah bahagi ya, nak pada 5-5 tu lebih baik lah. Itu jalan yang kedua. Jalan yang ketiga maknanya yang disebut tadi, 5 anak ni letak nama atas itu, masing-masing ada hak lah ya. Cumanya nanti akan datang yang pertama, siapa nak bayar cukai tu satu hal lah. Yang kedua, kalau ada hasil tanah tu nak kena berbagi ya, 5 orang ya. Kena ada seorang pentadbir untuk urus, untuk membagikan hasil-hasil ni secara sama rata. Itu pun antara perkara-perkara yang biasanya sukar lah ya. Saya ada beberapa maklumat lah ya. Contohnya tanah Felda tanah Velcra ya, yang ada adik-beradik ni ya. Kadang-kadang adik yang ataupun salah seorang adik-beradik ni yang menguruskan dengan Velcra ni tak tahu macam mana dia kau tim dengan pihak-pihak ni, pihak Felda, pihak Velcra. Dia makan dah hasil orang lain tu. Dia yang uruskan, dia ambil hasil, sepatutnya tanggungjawab dia lah nak bagi ya, ikut hukum faraid ya, ataupun sama rata ke sebagainya ya. Tetapi yalah, maklumlah bila berkaitan dengan duit ni, harta ni ya, orang jadi gelap mata ya, tidak amanah, itu jadi kesukaran ya. Jadi yang saya kongsikan tadi, beberapa alternatif ini terpulang lah ya, terpulang kepada kita lah ya, yang memiliki harta ni bagaimana. Ya, mungkin puan ni yang disingat ni orang berduit ni ya. Orang berduit punya harta yang bernilai tinggi, mungkin boleh dapat juga pandangan daripada orang lain lah bagaimana kita nak bahagi-bahagikan
Kalau kata boleh buat contohnya macam menjadi wakaf keluarga contohnya. Ada juga orang yang buat begitu. Maknanya tanah ni yang bernilai tinggi ni dan ada hasilnya dijadikan wakaf keluarga. Ya, mengikut persen masing-masing lah. Ya. Ada juga yang buat begitu. Ya. Jadi maknanya tanah itu maknanya hak keluarga turun-temurun. Ya, dan setiap keluarga ni ada hak untuk makan hasilnya. Cuma kena balik pada tadilah, mesti ada orang yang mentadbir, yang mengurus, ya, dan juga yang bertanggungjawab untuk membahagi-bahagikan mengikut bahagian yang masing-masing berhak lah. Agak sukar jugalah tu nak urus, ya. Perlukan orang yang amanah dan sebagainya. Itu pandangan saya lah, ya. Wallahu a'lam. Mungkin tak berapa menjawab, saya mohon maaf lah, ya. Ya, Mak Alif, satu lagi saya nak bertanya, Mak Alif. Saya ada mempunyai 5 ekar tanah kelapa sawit. Ya. Yang berfungsi lah, memang ada mendatangkan hasil. Ya. Dan saya ada 5 orang anak. Anak sulung saya tu, dia kata, Umi, bahagian dia diserah pada saya. Jadi saya dapat 2 bahagian daripada tanah tu lah. Tapi dalam masa menamakan nama dalam pada tanah tu, tak adalah ditaruh bahagian tu, 2 bahagian tu untuk mak, tak ada pula. Taruh semua pada 5 anak. Tapi anak-anak saya ni alhamdulillah syukur semua bersetuju. Jadi tiap-tiap kali hasil tu memang diserahkan saya 2 bahagian. Ya. Tapi tak ada masalah tu pun, yang tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi masalahnya sekiranya berlaku saya meninggal. Saya meninggal besok, jadi saya cakap dengan anak saya, semua-semua 5 anak ni, saya buat wasiat. Saya buat wasiat tanpa saya menterai kan. Saya kata, kalau Umi mati nanti, pulangkan balik hak tanah ni pada anak sulung. Anak saya semua setuju. Tapi ini adakah menjadi kenyataan kalau saya mati besok, kalau dilaksanakan dengan sempurna, tak ada hal. Tapi kalau misalnya kata ada pertelingkahan tu, kena bawa ke mahkamah juga. Okey, macam ni. Sekarang ini berkaitan dengan pengurusan harta ni, sebagaimana yang Puan Wan Aisyah sebutkan tadi ni, kita boleh buat, ada hitam putih, tak ada masalah. Di luar sana ada pemain-pemain industri yang terlibat, yang menulis wasiat, pusaka, hibah dan sebagainya. Ada syarikat-syarikat yang dilantik, yang apa ni. Cumanya ialah mungkin dia punya fee tu mungkin tinggilah, ya. Ini salah satu cara boleh buat tu yang Puan Wan Aisyah sebut tadi. Cuma saya malam ni pun saya nak promosikan juga, Majlis Agama Islam negeri-negeri. Di Majlis Agama Islam pun ada, ada tawaran ataupun pakej-pakej yang berkenaan, untuk melaksanakan hibah, wasiat dan sebagainya. Boleh, sekarang ni saya ingat di Majlis Agama Islam negeri-negeri dah ada dah, saya bercakap ni dalam konteks Negeri Sembilan lah, Negeri Sembilan, Selangor, saya tak pasti negeri-negeri yang lain. Jadi fee-nya pun lebih rendah dan hasilnya dapat dinikmati oleh orang Islam, sebab bila fee yang dikenakan oleh Majlis Agama ni akan masuk ke Baitul Mal, dan daripada hasil Baitul Mal ni dibelanjakan kepada seluruh orang Islam yang memerlukan lah, yang telah ditetapkan, dalam bahagian asnaf yang 8 itu, itu lebih baiklah pada saya, tak tahulah dah menjawab ke belum, Ada soalan lain tadi ni, Puan Anisah Ramdan, Datuk, boleh ke kita hibahkan semua harta kita? Boleh, tak ada masalah, nak hibah semua pun boleh, tak ada masalah. Cuma Puan Anisah dan hadirin hadirat sekalian, kalau kita ada harta, kita nak hibahkan semua, pada saya lah, sebab kita tak masuk lagi tajuk ni, hibah bersyarat, hibah bersyarat. Yang Puan Aisyah sebut tadi ni, sebahagian yang Puan Aisyah sebut tadi pun ada termasuk dalam hibah bersyarat. Maknanya dilaksanakan selepas mati, Jadi hibah bersyarat ni ada yang sah mengikut hukum syarak, ada yang tak sah mengikut hukum syarak.
Kalau akad tu disekalikan dalam hibah, dia tak sah mengikut hukum syarak. Maksudnya begini, ya. Contoh, saya sekarang ada rumah. Ya, saya ada rumah. Sekarang saya nak hibah rumah ni kepada anak saya. Ya. Anak saya, ya. Waktu saya hidup, saya hibah. Okey, saya pun kata pada anak, okey, rumah ni abah bagi kepada kamu. Ya. Jadi maknanya kemudian tukar nama dan sebagainya, proses tukar nama pun berjalan. Tetapi dalam masa yang sama, saya nak duduk rumah ni sampailah saya mati. Jadi macam mana? Ya? Buat pula satu lagi perjanjian lain dengan anak ni. Ya? Perjanjian lain dengan anak ni, maknanya selagi abah dengan ibu kamu hidup, abah dengan ibu nak duduk rumah ni sampai mati. Abah ada hak untuk duduk di sini. Ya? Itu boleh buat. Maknanya ada dua akad. Akad hibah dan satu lagi akad perjanjian yang membolehkan, ya, yang penghibah tadi masih menikmati harta tersebut sampai dia mati. Dia boleh duduk, ya, kalau ada hasil dia boleh makan, contoh. Boleh. Ya. Tapi yang tak bolehnya dalam satu akad tu disekalikan. Ya, abah hibah, contohnya abah bagi rumah ni dengan syarat abah boleh duduk sampai mati. Itu tak boleh. Maknanya syarat tu sekali dalam akad tu tak boleh. Tak sah mengikut hukum syarak. Ya, sebab hibah ni tak boleh digantungkan dengan apa-apa syarat tadi saya sebut tadi kan. Syarat tempoh masa dan sebagainya. Ya, yang bolehnya, okey. Hibah dulu, lepas tu buat perjanjian lain. Ya, sebab dah berlaku banyak dah ni, ya. Dah berlaku banyak, maknanya bila bapa dengan mak bapa ni bagi anak-anak ni rumah dah tukar nama, ada mak bapa yang dihalau. Dihalau oleh anak-anak sendiri. Wal'iyazubillah. Ya. Ni akhir zaman, ya, hadirin hadirat sekalian. Ya. Bukan satu kes, dah banyak kes dah berlaku ni. Ya. Jadi satu cara lah, satu cara yang boleh ni. Ya. Salam Datuk, siapakah yang layak dapat pusaka bagi anak perempuan bujang yang telah meninggal dunia, berapakah bagiannya? Okey, kalau perempuan tak kahwin, dia ada harta, mak bapak dia lah. Ya, mak bapak dia layak terima pusaka, adik-beradik dia, seibu sebapak boleh layak terima pusaka. Kalau harta pusaka tu tak habis, dia akan pergi waris sisi lah. Pak saudara, ya. Itu ya, anak saudara. Tengok kalau ada lah, ya. Dia begitu. Dia kalau tak habis juga dia akan pergi Baitul Mal. Okay. Datuk. Ya, sila. Nak tanya, macam suami dia ada rumah. Ya. Tapi nama kakak dia, tapi dia bayar setiap bulan, dia bayarlah. Dari bujang. Kira macam apa status rumah tu? Ataupun sekiranya berlaku kematian kan? Ulang balik puan. Sebelum kahwin, suami beli rumah. Sebelum tapi nama kakak ipar. Lepas tu dia bayar setiap bulan. Memang dia bayar. Apa yang bayar? Suami bayar. Okey. Saya nak tanya apa status rumah tu dan apalah macam apa jika berlaku kematian macam mana? Okey, kalau beli sebelum kahwin, suami beli sebelum kahwin rumah tu. Jadi kalau suami ni meninggal, dia jadi harta pusaka lah. Ya. Kalau beli dalam tempoh kahwin, dia akan jadi harta sepencarian. Okey. Dia akan jadi harta sepencarian, tapi bahagian tu mahkamah yang akan tentukan. Ya. Kalau berlaku pertikaian lah, ya. Mahkamah yang akan. Okey. Ya. Dan ni nanti kita sampai tajuk tu nanti insya-Allah, ya. Ya. Dah hampir 10:30. Saya kalau boleh saya minta berhenti di sini dulu. Ya. Untuk malam ni nanti insya-Allah kalau menurut Puan Rusniati mungkin nanti kita selang-selikan dengan ni lah, ya, berkaitan dengan pengurusan harta ni. Kita selang-selikan dengan hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam, ya, ataupun tengoklah macam mana susunan yang nanti atas apa ni Gema Nur Iman lah macam mana, ya, disusun. Setelah berbincang nanti kita sama-sama berbincang insya-Allah untuk manfaat semualah insya-Allah, ya.
Saya mohon maaf lah ya hadirin hadirat sekalian ya. Ada soalan-soalan yang mungkin tak sempurna saya jawab ataupun tak sempat saya jawab, saya mohon maaf. Dah 10.30, saya ingat saya mohon berhenti di sini. Dan apa ni, yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan dan kelemahan itu saya mohon maaf lah ya, tak dapat jawab dengan sempurna. InsyaAllah nanti di lain masa kalau ada soalan yang lain, insyaAllah saya cuba jawab lah, insyaAllah. Mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah, kuliah Isyak kita berjalan dengan lancar. Semoga segala ilmu yang disampaikan akan beri manfaat pada kita semua. Dengan ini kita tangguh pengajian kita hari ini sehingga kita ketemu lagi di lain hari.